Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, Ramadan adalah satu musim yang baik untuk kita suburkan benih-benih keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi di antara perbincangan kita dalam tazkirah ini, kaifa nurabbi atfalana fi Ramadan wa ghairihi. Bagaimana kita nak didik anak-anak kita di bulan Ramadan dan juga lain-lain tempat. InsyaAllah kita akan kemukakan 10 perkara. Dalam istilah orang hari ini dia panggil tip mendidik anak-anak. Sebagaimana yang disebut, anak-anak ini adalah merupakan aset kepada kita ataupun saham yang besar untuk ibu dan bapa, terutamanya setelah kita tua nanti, lebih-lebih lagi bila kita dah mati, dah meninggal dunia. Maka golongan ulama, orang-orang yang saleh di zaman dulu, dia panggil salafus saleh, melatih anak-anak mereka untuk berpuasa. Sebagaimana kita juga latih anak kita berpuasa. Ada kalanya sampai ke maghrib, ada kalanya mengamuk tengah jalan. Jadi tak apalah, dalam masa latihan kita biar dan kita didik mereka. Yang pentingnya, kata di pepatah, wa yansha'un nashi'ul futyan minna ala ma kana awwaduhu abu. Anak-anak ini membesar di kalangan kita ni mengikut apa yang telah dibiasakan oleh ayah dia. Manakala ayah dia ajar anak dia lagu tu, itulah didikan anak kita. Maka orang-orang yang berpuasa, yang ingin lihat anak-anak dia berjaya, maka kita cuba bincang dalam tazkirah ini, iaitulah 10 perkara bagaimana nak didik anak kita. Yang pertama, bapa dan ibu mesti menjadi qudwah. Bapa dan ibu menjadi qudwah kepada anak-anak di dalam akhlaknya, dalam perangainya, dalam kehidupan. Jadi kita gunalah perkataan yang baik sebagai pendidik pada anak-anak. Maka sebab anak ni akan ikut apa yang dibuat oleh ayah dia, apa yang dibuat oleh mak dia. Kalau ayah duk zikir, baca Quran, baca buku, baca kitab, anak-anak akan ikut. Tapi kalau ayah dengan mak asyik duk kelahi, duk membebel siang malam, mak pula duk tengok TV 26 jam, tak cukup 24, bangunnya tengok TV, maka apa jadi? Jadi hari ini kita kena tengok, Allah SWT cerita kepada kita tentang Sayyidina Zakaria AS. Wa aslahna lahu zawjah, kami perbaik kepada bagi Zakaria isteri dia, innahum kanu yusari'una fil khairat, kerana sifat dianya segera melakukan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in, mereka berdoa dalam keadaan semangat untuk mendapat pahala dan takut pada azab, dan mereka itu khusyuk kepada kami. Suratul Anbiya ayat 90. Perkara yang kedua, apa yang dilakukan, apa yang didengar dan apa yang dilihat oleh anak-anak di rumah mempunyai kesan yang besar dalam kehidupan seorang kanak-kanak dan masa depan. Jadi kanak-kanak ni dia tengok apa yang ada, maka kita masukkanlah iman dalam dari hati anak-anak kita ni dengan kita perdengarkan mereka baca Quran sentiasa. Di rumah kita tu biar bunyi Quran kat juga. Ni dengar radio bunyi Quran dekat nak azan 2-3 minit, lepas tu yonya selalu lah. Biar bunyi, baca Quran, naik dalam kereta dengar juga kuliah ceramah ustaz-ustaz yang kita pilih. Waktu kita sihat segar molek, ambil ceramah kuliah-kuliah pelajaran agama. Macam contohnya kuliah yang kita mengajar di sini. Kalau waktu tengah hari nampak mengatuk, cari ustaz nakal sikit, baru hilang mengatuk. Jadi yang pentingnya telinga kita tu masuk benda-benda yang baik. Jadi kalau kita dalam rumah kita duk ajar benda tu ya, maka rugilah.
Jadi biar bunyi zikir dalam rumah kita, bunyi baca Quran. Jadi ibu bapa yang hanya membiarkan anak-anak dengan duk main. Hari ni bala zaman kita ni bahasa jenis main game ni, duk main tenis dengan anak jari ni. Allahu akbar. Hak ni bala besar ni. Mak dia bertepik selalu nak cari. Mana telefon aku? Duk tanya anak. Ayah nak cari telefon, duduk dengan anak juga, duk main tenis telefon. Tak tahu apa dah. Orang tua pun sama juga. Dulu duduk tenis, duduk juga pusing buat tasbih. Hari ni tak main tasbih dah. Yang ketiga, kita ikat anak kita ni dengan Quran. Biar dia baca Quran setiap hari. Hafaz. Kalau ajar tajwid, ajar baca Quran. Sekarang ni dipanggil zaman hifz. Banyak mahak-mahak tahfiz yang timbul. Jadi kita bukan sekat nak suruh anak kita hafal Quran saja, nak suruh dia faham apa itu Al-Quran. Itu yang penting dalam hidup kita ni, faham Al-Quran. Jadi kita suruh dia baca kecil. Ajar anak-anak kita ni awal lagi baca Quran, pergi mengaji. Kalau ibu bapa tak pandai nak ajar sendiri, hantarlah anak-anak tempat kelas-kelas pengajian Quran yang kita pilih banyak sangat. Yang kita pilih yang sesuai dengan kita lah. Jangan cari yang mahal sangat. Kalau Quran ni mahal seperti yang ada hari ni, nak mengaji Quran kena bayar siapa 100, 2, 3, 4, 50. Rasa tak siapa Quran zaman kita hari ni. Nak. Zaman dulu orang ngaji free lah. Tapi hari sekarang ni orang sewa kedai lagi, aircon lagi, macam-macam alat. Maka bolehlah kita bayar, tak jadi kesalahan. Yang keempat, kita hendaklah ibu bapa hendaklah bersahabat, berkawan dengan anak-anak. Waktu dia kecil, waktu dia kanak-kanak, waktu dia remaja, biar dia kawan dengan ayah dia. Mari kita pergi, nak pergi mana dengan orang kuliah, bawa pergi sekali. Mari kita pergi mana? Masjid, bawa pergi sekali. Mari nak pergi pasar pagi, bawa sekali. Ajar dia, ni beli ni, ini benda yang baik, makanan yang berkhasiat. Jadi kalau kita ayah tak bawa anak pergi ke pasar, dia akan pergi juga dengan siapa? Dengan kawan-kawan dia. Kalau kita tak ajak dia pergi tempat mak ibadat, pergi masjid, dia pergi juga tempat-tempat yang permainan. Maka hari ini yang kita rasa anak-anak kita terbiar. Sebab kita yang sanggup nak jadi orang baik, kita tidak didik anak kita menjadi orang baik. Berapa ramai kita tak bawa anak mari masjid? Tak pernah bawa pun hari. Bulan Ramadan pun anak tak mari juga masjid. Habis ayah duduk mengaji dengan ustaz, anak duduk belajar dengan tok guru besar di rumah. Game lah, kartun lah, filem-filem yang tak tentu halal. Jadi kontra di antara kita dengan anak. Nak suruh anak harmoni, berkawanlah dengan anak, buat mari masjid sekali. Anak berapa kali dah bincang tajuk ni. Di peringkat nasional pun kita bincang, dalam TV pun sebut bahawa menjadi kesalahan lah kalau kita ahli-ahli masjid ni duduk marah ke anak-anak, duduk dekat ayah dia di masjid. Budak duduk jauh. Duduk jauh dia main. Duduk dekat ayah, hak dia tak faham dia boleh tanya. Ayah dia boleh tanya balik, mu tahu ustaz kata apa. Jadi kita boleh sama-sama memahami, naik atas kereta, kita ulang kaji balik apa yang diajar tadi. Allahu akbar. Kata Nabi sallallahu almar'u ala dini khalilihi, seorang itu mengikut acuan perangai kawan dia. Pasal itulah kadang-kadang anak kita ni tak ada masalah apa-apa. Tapi bila pergi sekolah, ya Rabbi, balik tu cara dia supoh adik-beradik tu, Allahu akbar, tinggi darjat. Pandai dah supoh, pandai cakap benda-benda yang pelik-pelik. Pasal kawan-kawan duk ajar. Hak ustaz ajar, ustazah ajar tak masuk sangat dalam telinga. Hak kawan ajar tu lebih tinggi darjatnya. Allahu akbar. Yang kelima, jadi kita didik anak kita ni biar dia dalam keadaan orang panggil jiddi, bersungguh, jangan duk main lembek ya lah. Ajar dia, aku nak suruh mu ni tengok sahabat-sahabat Nabi berperang pada siang hari walaupun bulan Ramadan, malamnya beribadat qiyam. Ni kita duk ajar anak kita, nak tidurlah. Kalau ayah kejut mak dia kejut anak suruh solat, ayah dia tolong marah. Alah budak. Budak pula dah. Habis mula-mula budak, lepas tu remaja, lepas tu dewasa, lepas tu tak sembahyang paksa dah. Bila tak sembahyang, ayah dia baru sibuk. Sibuk apa? Sibuk cari ustaz suruh buat air tawar. Air tawar ni kena mari daripada awal lagi, daripada anak kita kecil lagi didik anak. Kejut dia mari sembahyang masjid. Kejut kita. Pasal tu anak bila tengok ada kanak-kanak kita kecil duduk dalam saf. Sekali dengan orang tua, anak tak suruh dia duduk belakang. Bahkan kita beri pujian pula pada dia, akan duduk sini tak apa. Sebab dia solat betul. Dia bukan duduk gurau pun. Kita jangan duduk rasa
gelisah lah tengok, oh ada budak ni ustaz biar lah, memang kita biarkan dia. Pasal kita nak suruh budak-budak ni jinak dengan masjid, jinak dengan duduk orang tua apa mesra dengan kanak-kanak, tak ada jadi masalah. Kecuali kita bau haci budak ni keluar tak basuh, tu cerita lain lah. Mana kita pastikan dia tu memang kotor. Jadi anak-anak kita ni kita ajar ma'alil umur, nak bercita-cita besar, berjiwa besar. Tengok gini, oh sedap ustaz ceramah, sedap. Abah nak suruh menjadi, kalau tidak pun macam ustaz tu lah paling kurangnya. Kalau tidak nak suruh hebat lagi. Pergi dengar. Pergi tempat-tempat yang semangat-semangat. Tengok orang bantu orang susah, kita bawa dia panggil charity hari ni. Jadi anak-anak ni diajar membesar dalam keadaan dia mikir dalam kepala otak dia, kalau dia besar hati nak jadi orang ni. Kalau dia besar lagi nak jadi orang ni. Bahaya kadang-kadang budak ni kalau tidak dididik baik-baik. Yang keenam, ibu bapa mesti perhati kepada pakaian anak-anak. Tengok molek. Terutama sekali anak perempuan. Ya Rabbi ya Karim ya Allah. Hari ni tukar anak perempuan kita dengan anak perempuan Cina apik hak tak Islam. Tukar ke tidak? Tukar. Kalau salahnya terbalik mutubung tengah jalan. Mati. Nak bawa kubur Islam ke kubur kafir. Tak ada identiti langsung, tak ada. Nasib baik dalam kad penilaian tulis agama Islam. Ini masalah kita hari ni, kita tidak perhati. Pasal telah anak besar berapa kali dah pada para jemaah. Kalau nak pergi beli baju raya, kalau nak pergi beli baju apa anak-anak, ayah dia pergi sekali lah. Pergi sekali dengan anak. Pergi sekali tengok. Tengok macam mana. Tengok dia nak beli apa benda baju tu. Kalau dia tak sesuai, jangan bagi. Tak sesuai jangan dia bagi. Allah kadang-kadang bukan sakat mak ayah pun tak erti beli baju juga. Tak. Mak dia tak erti juga beli baju ketak lah cari. Allahu Akbar. Jadi kita ayah-ayah ibu bapa wajib bertanggungjawab melihat pakaian anak. Yang laki-laki pun pakaian molek tapi tulis saya tu. Kadang-kadang pakai baju korok dalam belakang. Nak pergi masjid, orang belakang duduk ngini pala tengok korok budak ni. Pakai baju tengkorak, Allahu Akbar, tulis macam-macam benda. Hak rok apa dia? Nyakit banyak dalam modern. Yang ketujuh, kita agungkan Allah Ta'ala dalam hati anak-anak kita. Mana kita ajar ni takut ke Tuhan. Hari ni kita ajar takut ke Tuhan, takut ke hatu. Dia ada hatu. Kita kena masuk, tanam anak-anak kita ni, biar dia rasa takut pada Allah SWT. Jangan tak semaya, Allah tak suka orang tak semaya. Jangan cakap tak baik dengan mak, Allah Ta'ala tak suka. Jadi kita tahbib, kita masuk dalam hati dia ni keimanan pada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Nabi kita ajar kepada sepupu dia Abdullah bin Abbas. Awal lagi Nabi kita ajar, ya ghulam ihfazillah yahfaz. Mu jaga hak Allah, Tuhan jagamu. Mu jaga hak Allah, Allah Ta'ala duduk depan, man Allah Ta'ala pimpin kamu. Jadi dia Nabi kita ajar akidah. Kalau seluruh dunia dia berkumpul nak bagi mudarat pada kamu, Allah Ta'ala tak nak, tak akan mudarat. Kalau suatu dunia ni berkumpul nak bagi manfaat pada kamu, tak akan boleh manfaat pada kamu selagi Allah Ta'ala tidak. Ini kita pasak dalam hati anak kita. Tanam perasaan, jiwa dalam jiwa anak-anak ni, awal lagi perasaan, biar dia tengok suasana yang berlaku ni dalam keadaan dia takut pada Allah Azza wa Jalla. Yang ke-8, kita didik anak-anak kita supaya suka menuntut ilmu yang bermanfaat. Tak kira lah ilmu apa pun, ilmu agama manfaat, ilmu sains manfaat, ilmu matematik, semua ilmu manfaat. Cuma zaman kita hari ni kita duk pisah-pisahkan. Oh dia kata ini kita mengaji sekular ni ustaz. Sekular apa? Mengajar, belajar, buat kapal terbang. Apa sekularnya? Itu fardu kifayah. Kalau tak ada kapal terbang, boleh kita nak naik. Nak pergi ke Mekah, lambat siapa? Boleh kita nak berjihad? Tak boleh. Jadi semua yang ada ini duduk di mana? Duduk dalam kategori ilmu syariat. Cuma ada dua fardu, fardu ain, fardu kifayah. Dia duduk dalam ilmu fardu kifayah. Kita hari ni ilmu fardu kifayah tak lengkap para jemaah sekalian. Nak makan nasi, berah mari mana? Gula siapa buat? Garam habis, tulis saya kayu belaka. Tidak kayu ni, tulis saya jenis korang macam panjang kayu belaka. Nak cari hak bismillah, payah nak jumpa. Artinya fardu kifayah dalam bab makan minum kita masih lagi terikat dengan orang bukan Islam. Yang ke-9, sentiasalah mendoakan anak-anak kita bitaufiq. Doa kita dalam tarawih kita doa, dalam kita tahajud munajat, ya Allah, Allahumma aslih lana zurriyatina, ya Allah baikkanlah zuriat kami. Sebagaimana Nabi Ibrahim doa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Ya Allah baikkanlah, jadikanlah aku ni mendirikan salat dan zuriat aku. Jangan lupa doa kepada zuriat.
anak kita, cucu kita, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ini semua ni ala-ala untuk mendidik anak-anak. Yang terakhir sekali, ibu bapa mestilah bersifat kasih belas dengan anak-anak kita. Janganlah kita jadi anak sebagai musuh. Tidak. Kalau dia bersalah, ajar dengan betul. Ni tidak bertempik ke anak ni macam musuh mari mana tak tahu. Macam komunis masuk dalam kampung yang buat lah. Pukul anak siapa tak kebayang. Jangan. Kita pukul anak mendidik. Kadang-kadang tunjuk otak dia tak takut dah. Nah, inilah tazkirah kita, iaitulah pendidikan anak-anak, bagaimana kita nak tarbiyah mereka di bulan Ramadan dan juga di luar Ramadan. Allahumma ja'alna mubarakin aina ma kunna. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.